Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa sallama tasliman katsira. Birahmatika ya nastaghiitsu ya Allah, nastaghiitsu bika ya Rahman, nastaghiitsu bika ya Rahim an tu'ayyidana bi ta'yidika ya Allah wa an tansurana bi nasrika ya Rahman wa an tu'afiyana bi 'afiyatika ya Arhamar Rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripada Allah, hidayah dan taufik serta rahmat daripada Allah, dapat kita berkumpul kembali untuk terus membicarakan perbahasan tentang sekalian sifat kamalat yang kita sandarkan di akal kita, yang kita letakkan di akal kita, iaitu sekalian akan sifat-sifat yang patut, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi akhir zaman, Nabi yang diutuskan untuk memperingatkan kepada kita akan perjanjian kita dengan Allah semasa kita berada di alam zuri, ketika mana kita telah berjanji, berbai'ah, iaitu mengakui hanya Allah sahaja Tuhan. Maka pada hari ini datangnya Nabi yang Allah utuskan adalah untuk peringat kita balik akan perjanjian kita untuk terus pertahankan kalimah la ilaha illallah. Yang dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. InsyaAllah pengajian kita masuk pada muka surat nombor 9. Catatan tepi, catatan tepi, bukan matan di dalam, dobik tepi tu lah. Daripada bawah naik ke atas, hak tepi tu, bukan hak dalam, hak tepi tu lah. Sembilan, daripada bawah naik ke atas 9. Bukan hak dalam, hak tepi tu. Hak ada pada kitab tu, hak tepi, catatan tepi. Bukan hak dalam kotak tu, hak tepi. Tu dia panggil dobik tepi. No? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin. Amin ya rabbal alamin. Dan bukanlah tiap-tiap perbuatan itu daripada sesuatu yang telah ada. Hanya perbuatan, yakni perbuatan Allah, hanya boleh dikeluarkan akan dia, akan Allah, yakni sekalian perbuatannya, hanya dikeluarkan akan dia oleh Allah, daripada adamun, daripada tidak ada, kepada wujudun. Baik, perbuatan Allah, kita ulang balik, ada 3 perkara. Tidak menyerupai yang pertama pada zat.
zat Allah bukan jirim. Yang kedua, ataupun zat Allah itu bukan arad. Yang kedua, tidak menyerupai pada sifat. Sifat manusia menumpang pada jirim. Sifat Allah tidak menumpang. Atau lebih tepatnya, tidak bercerai dengan zat. Dan yang ketiga, perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk mengadakan sesuatu benda dengan menggunakan bahan atau madah. Nak buat rumah, mesti kena ada kayu. Tak ada kayu, rumah tak jadi. Dan perbuatan manusia dengan ikhtiar, dengan kerja. Yakni dengan anggota badan. Disertai dengan anggota badan. Tetapi tiadalah ianya memberi bekas. Adapun perbuatan Allah, tidak kena buat kerja. Hanya mengeluarkan barang yang tidak ada kepada ada. Allah cipta tanah, bukan ada bahan. Dia mengeluarkan tanah tadi daripada yang tak ada, terus jadi ada. Maka hanyalah perbuatannya sahaja yang memberi bekas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sedikit kekeliruan di dalam kalangan masyarakat kita dalam memahami perbuatan makhluk dan juga perbuatan Allah. Ada sedikit dia lebih kurang. Akan satu masa nanti kita akan mengaji dalam bab wahdaniyah. Ni bab ni kita tak mengaji lagi. InsyaAllah 2 tajuk ke depan lagi. No? Dalam perbahasan itu kita menyebut ternapi berbilang-bilang perbuatan. Ternapi ada berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala. Nafikan mufassil pada perbuatan, pada af'al dia. Berarti hanya ada satu perbuatan. Hanya ada satu perbuatan yang boleh memberi bekas. Ada orang pergi buat bendang. Mula-mula dia campur padi masuk dalam bendang. Dia kata dia lah buat. Tengok, dia kata dia buat. Kemudian dia pergi meracun. Dia kata dia buat juga. Kemudian dia pergi buah baja. Dia kata dia buat juga. Kemudian dia bercakap, Tuhan, aku dah buat dah. Sekarang kerjamu pula Tuhan untuk jadikan dia padi. Berarti Allah Ta'ala itu akan melaksanakan, akan menjadikan padi setelah mana selesai perbuatan manusia. Ini salah, tuan-tuan. Bermakna Allah berhajat untuk menjadikan padi setelah mana ada perbuatan manusia. Berhajat tu bagi Allah tidak layak. Dia bukan Tuhan kalau dia berhajat. Atau lebih tepatnya di sana kita lihat ada 2 perbuatan. Seolah-olah macam-macam dibagi. Untuk menjadikan satu padi yang kemudiannya menghasilkan beras, mesti kena ada 2 perbuatan yang memberi bekas. Pertama, perbuatan manusia. Pi tanam padi, pi buah baja, pi duk racun. Yang kedua, perbuatan Allah. Sedangkan kita mengaji dah. Sedangkan saya baru beritahu. Allah mengadakan sesuatu, keluar daripada tak ada, jadi ada. Tanpa perbuatan kita, boleh je dia dah mengadakan padi. Contoh kita tak pi tabur kan. Tabur kalau orang panggil ya. Contoh kita tak pergi racun. Tapi tabur lah ni dia pakai drone kan. Tuan-tuan tak pakai drone. Contoh kita tak pergi racun. Tak bagi buah baja. Jadi tak padi kalau Allah kata nak bagi jadi? Jadi dia buat. Dia buat padi tu. Tapi yang kita duk nampak, di sana ada 2 perbuatan. Mungkin tuan-tuan akan tanya balik. Kalau semuanya perbuatan Allah, mana dosa dan pahala? Nampak tak? No? Oh, kalau sembahyang pun perbuatan Allah, solat pun perbuatan Allah, makan pun perbuatan Allah, tidur pun perbuatan Allah, berjalan pun perbuatan Allah, datang mengaji pun perbuatan Allah, mencuri pun. Contoh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita niat. Allah berikan kepada kita condong hati. Allah berikan kepada kita ikhtiar, pilihan.
Maka dengan sebab itulah seseorang itu akan diazab. Maka dengan sebab itulah seseorang itu akan diberi nikmat dan ganjaran pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak main mengaji. Bukan dia boleh main saja-saja ni, dia kena ada niat di rumah. Esok nak pergi dengar kuliah. Tengok abawan hantar mesej, kuliah saya. Dia kata nak main mengaji. Dia ada niat. Maka saya tanya tuan-tuan balik. Siapa yang bagi izin tuan-tuan bangun daripada tempat duduk untuk berdiri nak main kuliah? Siapa yang izin? Kudrat kita kah? Takdir kita kah? Perbuatan kita kah? Tak. Hanya ada kudrat Allah, takdir Allah, perbuatan Allah. Siapa yang izin kita melangkah? Siapa yang izin kita start motor? Tuan-tuan tengok orang Israel nak masuk Palestin. Allah tak izinkan dia masuk. Kaki dia tak boleh bergerak. Dia ada kaki tapi tak boleh bergerak. Habis reban atas perjalanan raya. Habis jatuh perjalanan raya. Selagi Allah tak izin, dia takkan boleh masuk Gaza tu, tuan-tuan. Tuan-tuan. Kita sampai di masjid, siapa yang izinkan? Kita semayang di masjid, siapa yang izinkan? Sampai selesai kita semayang, siapa yang izinkan? Maknanya hakikat semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Cuma kita boleh sebut je. Kita boleh sebut, ni kita buat. Sebab atas diri manusia ni nampak dua perbuatan. Yang pertama dipanggil ikhtiari. Perbuatan yang berada di dalam kawalan kita. Contoh makan, minum, tidur, datang mengaji, pergi melepok, pergi mencuri, pergi bunuh orang. Itu perbuatan kawalan. Yang kedua, di luar kawalan kita, kita panggil iktirari. Contoh mengalirnya darah di dalam badan. Kita tak boleh kontrol. Hari ni tak mau bagi darah mengalir kat kaki. Boleh tak? Tak boleh. Esok aku nak suruh jantung aku rehat sat. Lama dah dia kerja. Aku nak bagi dia rehat dalam lebih kurang dalam 1 minit. Bagi dia rehat dengan kita rehat sekali, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi kita tak boleh kawal. Yang tu confirm perbuatan Allah. Adapun perbuatan ikhtiari bergantung dengan niat kita. Kalau tak ada niat, tak berdosa. Kalau tak ada niat, tak berdosa. Contohnya tuan-tuan beli rumah. Tanah atas rumah tu, ada rumah tu ada tanah. Ada atas tanah tu ada rumah. Lepas tu tepi rumah tu, atas antara sepadan tu dengan rumah orang lain tu kan ada pokok dokong satu. Hak jual tanah kata ni pokok dokong ni hak kau lah. Kalau kau dah beli tanah dengan rumah ni jadi hakmu, dia kata. Betul lah masa kita beli tu buah lebat. Seronok kita makan. Takat kita tu orang masjid pun makan. Habis-habis buah datang orang lain. Dia kata, "Encik, pokok dokong ni saya punya ni." Dia kata, "Mana ada? Hak jual kat aku kata pokok dokong ni hak pokok bahagian aku dah adalah tanah aku." Dia pun tunjuk geran, kita tak percaya. Dia bawa juruku. Juruku pukul sukat depan mata kita. Maka masuklah pokok dokong tu dalam tanah dia. Apa hukum kita makan buah dokong sebelum kita tahu? Tahu tidak tahu tu orang bagi tak ada niat. Tak ada niat nak mencuri sikit pun. Sebab kita tak tahu kita ada rasa hak kita. Maka tidak berdosa. Dia tak dosa. Tapi lepas tu kita tahu dah. Pokok dokong ni bukan hak kita. Cuk duduk sebulan pula buah pula. Kita pun ambil juga makan. Ambil tu dengan niat dah tu. Niat nak makan hak orang. Walaupun minta izin dengan pokok, tapi tetap dikatakan minta makan hak orang. Maka hukumnya haram. Nampak? Perbuatan itu, kalau kita nisbahkan, dia tengok kepada niat. Maka Allah izin tak kita makan? Sebelum kita tahu, Allah izin kita makan. Kenyang tak? Kenyang tu Allah juga bagi. Allah izin tak kita ambil buah? Allah izin. Sebab niat kita macam tu. Setelah kita tahu yang buah itu haram dimakan, kan? Allah tahu. Kita niat macam tu, dia tahu. Dia izin tak kita ambil? Dia izin. Maka kita pun kenyang. Kenyang pun dia bagi.
Tuan-tuan nampak no? Kenyang pun dia bagi. Jadi tuan-tuan, perbuatan sebenar-benar perbuatan hanya ada perbuatan Allah. Tapi bolehlah sekadar kita nak menyebut perbuatan kita, cuma dalam hati sandarkan terus hakikat yang mengadakan, hakikat yang mengizinkan satu-satu benda tu Allah. Tetapi perbuatan yang sebenarnya adalah perbuatan Allah. Qudrat Allah, perbuatan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita Allah beri niat. Tuan-tuan. Jadi kita ni manusia lemah je, tak ada apa-apa. Itu yang heran kalau orang duk besar diri. Heran kalau ada orang duk sombong atas muka bumi. Heran orang duk rasa dia lebih hebat daripada yang lain. Sebab kita sebenarnya tidak ada apa pun. Kita ni tidak ada kekuatan apa melainkan kekuatan yang Allah beri pinjamkan sementara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah nah. Maka inilah yang dikehendaki dengan makna perbuatan Allah. Cuma yang buruk kita jangan sandar di Allah. Orang panggil kurang adab dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan besok duk dengar, kalau ustaz-ustaz duk mengajar tu habislah sekali apa dia kata. Yang baik daripada Allah, yang hina, yang buruk tu saya lah. Tetapi hakikat semua sekali datang daripada Allah. Inilah yang cuba dilakukan oleh orang-orang tasawuf dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah. Iaitu mereka menghilangkan atau bersihkan pandangan mereka dengan makna tidak melihat kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk. Sehinggalah terbuka hatinya, yakni syuhud atau musyahadah, melihat semuanya datang daripada Allah. Ini darjat mereka lah tuan-tuan. Ini maqam mereka, martabat mereka. Kita cuma boleh sebut je lah. Sebab kita susah nak berada di maqam dan juga martabat mereka. Baik tuan-tuan. Jadi perbuatan Allah itu mengeluarkan daripada benda yang tak ada kepada ada. Dan perbuatannya itu tidak kena buat kerja. Tidak perlu disertai dengan jasad, dengan anggota badan dan sebagainya. Sebab dia bukan jirim. Allah tu zat dan hanya dialah yang memberi bekas. Sehat Allah bagi, bukan sebab kita jogging. Sebab tu saya kata tadi, pandangan mata tu jangan terikat dengan makhluk. Sehat tu bukan sebab kita jogging. Selagi mana kita nampak dengan sebab makan ubat, makan herba, kita jogging, kita makan makanan yang elok, berpantang, maka kita sihat. Kalau kita nampak yang tu, maknanya hati kita masih lagi tertutup mengenal Allah. Hati kita masih duduk lagi terikat dengan makhluk. Maka kita tak akan dapat darjat makrifat. Hak disebut jazam, mutabik dengan al-haq dan juga dengan dalil. Sebab tu dalam pengajian ilmu usuluddin, perkara pertama yang disentuh adalah mengenal Allah. Hakikat mengenal Allah. Apa itu makna mengenal? Tahu. Apa tujuan tahu? Membezakan akan sesuatu. Simple je. Tujuan tahu adalah untuk membezakan akan sesuatu. Apabila kita kaitkan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, dipanggil mudah dan mudhafun ilaih, berarti kita dapat membezakan yang mana Allah dan yang mana makhluk. Itu simple je tuan-tuan. Kira-kira jadi macam mana? Kira-kira dengan sebab kita mengenal Allah, maka hilang segala syak. Maka hilang segala zon. Maka hilang segala waham. Maka hukumnya adalah wajib. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu tahu, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang maujud, tidak ada yang disembah, melainkan, tidak ada Tuhan, melainkan Allah. Kalau kita tengok dari segi penggunaan bahasa Arab, perkataan fa'lam itu adalah perintah. Kalau orang mengaji nahwu, dia faham ni adalah fa'lul amar, perintah. Perintah tu maksudnya suruh. Apabila suruh, benda tu wajib kena buat. Contoh dalam ayat yang lain, kita guna perkataan zahaba. Zahaba bahasa Arab kata pergi. Zahaba bermaksud telah pergi Muhammad ke sekolah. Itu bukan perintah. Itu cerita benda lepas.
telah pergi Muhammad ke sekolah. Itu orang panggil fi'lul madi atau benda lepas atau past tense. Kalau nak menunjukkan dia sedang pergi, yazhabu Muhammadun atau Muhammadun yazhabu. Muhammad sedang pergi ke sekolah. Itu juga menunjukkan bukan perintah. Tapi apabila nak menunjukkan lafaz atau sirah perintah, maka dia ada satu kaedah dengan menyebut huruf alif di hadapan. Izhab. I'lam. Pergi olehmu. Pergi olehmu ke sekolah. Siapa cakap tu? Ayah dia cakap. Hang kena pergi sekolah. Wajib tak wajib? Wajib. Walaupun wajib itu bukan letak pada hukum syarak, tapi wajib itu makna kata kena pergi. Adapun belajar ilmu usuluddin, ketahuilah oleh kamu. Maknanya wajib ke atas kamu. Duk atas hukum syarak. Wajib atas kamu ketahui akan ilmu yang berkaitan dengan sekalian sifat yang disandarkan. Apabila kita sebut Tuhan, lazim baginya istighna dan juga iftiqar. Ini yang kita kata mengaji sebanyak 20 sifat secara tafsili. Ya, maka apa yang kita kena yakin tadi, kira-kira hilang syak, zon dan waham tadi. Yang pertama kena reti sekalian nama-nama bagi Allah. Yang wajib tu 99 itulah tafsili tu. Secara detail, tafsili tu detail ya. Secara ijmali banyak, hanya Allah saja tahu nama-nama dia. Tapi sandarkan kepada nama-nama yang baik. Begitu juga dengan sifat. Sifat yang patut kita mengaji secara tafsili sebanyak 20. Tapi secara ijmali banyak. Dan hanya Allah saja yang mengetahui nama-nama dia dan sifat-sifatnya. Sama ada sifat fa'al atau sifat zat. Dan yang ketiga, perbuatan Allah. Jadi rupanya mengetahui dan berpegang dengan cara yang betul, itu hukumnya wajib. Maka kena ingat, tidak ada dua perbuatan. Hanya ada satu perbuatan. Ada setengah orang dia tak faham. Dia kata kita dengan Allah kerjasama buat. Macam mana? Saya duduk sembahyang ni, sebenarnya ni perbuatan Allah dan perbuatan saya juga ni. Kacau bila tuan-tuan. Ingat boleh kerjasama orang macam tu kan. Ni saya bergerak ni, Allah izin ni sambil perbuatan saya dan perbuatan Allah ni. Ni lagi kacau bila tuan-tuan. Nafikan mufasil pada perbuatan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa dengan makna satu zat, satu sifat dan juga satu perbuatan. Jadi jangan nampak perbuatan kita. Walaupun kita sebut tak apa. Lakum ma kasabtum. Sebutlah kita nak sebut. Ni aku ya. Alhamdulillah aku faham ilmu usuluddin ni, aku datang mengaji. Ngaji tu nampak macam perbuatan kita, tapi sandak dalam perut kita, dalam i'tiqad kita dengan yakin, itu juga adalah perbuatan daripada Allah. Kadang-kadang kena faham istilah hidayah, taufik dan juga rahmah. Hidayah ni petunjuk, taufik ni dibimbingi, rahmat tu Allah terima. Secara mudah saya bagi analogi kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ke Kok Diang. Mana petunjuk untuk kita? Kita kena naik highway lah, senang. Maka petunjuk yang pertama adalah signboard. Tu nampak signboard pergi Kok Diang ke? Tak jumpa lagi ustaz, dia tulis al-ustaz. Itulah petunjuk nombor 1. Tak. Sampai di al-ustaz cari mana signboard Kok Diang. Ada nampak, tu petunjuk nombor 2. Orang panggil apa? Jitra aku. Saya pun tak biasa sangat sebelah sana tu. Lepas tu sampai di Jitra, cari lagi Kok Diang. Ada tak ada? Kena pergi mana pula Pergi apa ni? Pergi mana pula ni? Terus kot ada kot. Ada kot situ kot noh. Ada Kok Diang terus ya. Pergi Kok Diang terus. Sampai Kok Diang tiba-tiba internet mati. WhatsApp apa ni kita punya Waze kita, Google kita mati. Tak ada internet tuan-tuan. Lepas tu kemudian signboard pun tak ada dah. Tempat kenduri kita nak pergi. Kita duduk pusing-pusing lah kali, tanya orang kampung. Kebetulan orang kampung tu duduk kampung tu. Dia kata, mari encik ikut kami. Mari ikut kami. Dia pun bawa kita. Baik. Nampak dah petunjuknya? Nampak. Maka itu hidayah orang panggil. Tu orang panggil hidayah tu. Petunjuk pihak Al-Ustaz, petunjuk pihak Jitra, petunjuk pihak Kok Diang. Itu orang panggil
hidayah. Apabila tuan-tuan sudah tidak menemukan lagi tempat, tuan-tuan tanya orang. Orang yang bawa tuan-tuan tu orang panggil taufik. Kita dibimbingi. Sampai rumah apa ni, rumah yang buat kenduri tu, dah sampai pukul 10 malam dah. Contohnya tuan-tuan, sesat punya pasal kan. Tuan rumah tu terima atau tidak? Kalau tuan rumah terima, tu orang panggil rahmat. Kalau tuan rumah tak terima, kita balik Pulau Pinang pula, kita makan nasi kandar Zubaidah. Settle perut kita. Lapar kan? Tuan-tuan. Sama lah dengan ibadah kita juga. Kita tahu masjid dan surau ni ada buat pengajian, itu orang panggil hidayah. Ada pengajian. Dia kata bukan setakat mengaji, sembahyang pun ada. Kita tahu tu orang panggil hidayah. Tu orang kita tanya, tu orang pergi mana tu? Depa pergi masjid. Ada apa di masjid? Depa mengaji. Depa mengaji tauhid, depa mengaji hadis, depa mengaji fiqh, depa mengaji macam-macam. Depa panggil ustaz selebriti, depa panggil ustaz Kazim, depa panggil ustaz Izhar, depa panggil Bollywood, depa panggil ramai-ramai lah artis. Tak. Kita tanya dia, hampir dah masjid tu? Tak pi pun. Dia tak dapat taufik. Dia dapat hidayah tapi dia tak dapat taufik. Nampak tak? Baik, katakanlah kita ni dapat hidayah dan juga dapat taufik. Kita dibimbing sehingga kita sampai di masjid. Tuan-tuan nampak tak niat di sana tu? Ada niat tak tu? Ada perbuatan yang Allah izin tak? Tuan-tuan tak? Maka kita pun sembahyang ibadah. Persoalannya Allah terima atau tidak? Kalau Allah terima tu orang panggil rahmat. Kalau Allah tak terima, belum sampai masanya. Sebab bagi Allah ada juga satu sifat yang wajib, namanya sifat harus. Boleh dia nak terima dan boleh dia tidak mahu terima. Baik tuan-tuan lah. Maka sekalian yang berlaku itu dinamakan perbuatan Allah. Tapi niat ada di kita. Condong hati ada di kita. Ikhtiar ada di kita. Kita berhak memilih. Kita nak jadi orang baik, kita pilihlah. Macam Israel memilih untuk bunuh orang Islam. Tuan-tuan jangan nampak peluru tu yang mematikan orang Islam. Tuan-tuan jangan nampak Israel yang mematikan orang Islam. Allah yang mematikan. Hanya Allah yang memberi bekas. Qudrat Allah yang datangkan bekas. Takdir Allah yang menentukan. Tapi Allah bagi niat. Niat macam mana? Dia nak bunuh orang Islam. Maka dengan niat dia tadi, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ada pun orang Islam Palestin, Allah yang bagi dia izin mati. Tapi dia ada niat untuk terus berada dalam kalimah Allah, la ilaha illallah. Maka dia meninggal dunia, dia mati dan mati syahid. Maka dia akan dibalas dengan ganjaran syurga daripada Allah. Bukan sebab mati di tempat perang tu mati hina, tidak. Dan kalau bukan sebab mati kena peluru tu mati hina, tidak. Mati ni di mana-mana, takdir mati ni di mana-mana. Sehat pun mati, sakit pun mati, perang pun mati, tak perang pun mati. Cuma mati yang bagaimana pilihan kita. Mati yang bagaimana tu pilihan kita. Maka waktu memilih itulah Allah berikan balasan dan juga ganjaran. Tuan-tuan. Baik, jadi hakikat perbuatan hanya ada perbuatan Allah. Ini tidak menghalang kita ikhtiarnya. Jangan kalau saya sebut macam ni, kalau gitu tak ada ikhtiar, bukan. Jangan jadi Qadariyah dengan Jabariyah pula ataupun Mu'tazilah. Jabariyah serahkan kepada Allah saja. Kita ni adalah debu yang berterbangan. Seperti mana kalau debu tu ke kanan, ke kananlah kita. Kalau ke kirilah kita. Itu orang panggil Jabariyah. Jangan jadi Qadariyah. Kita yang buat. Ini semua kita yang buat ni. Itu orang panggil Qadariyah. Ini semua yang kita buat. Ini kita buat, itu kita buat, ni kita buat. Itu orang panggil Qadariyah, tuan-tuan. Baik. Seperti buah-buahan. Seperti Allah mengadakan buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan, kata musannif. Bukanlah dijadikan buah daripada pohon. Bukan pohon tu yang menghasilkan buah. Tetapi yang menjadikan buah itu Allah. Yang menumbuhkan pohon tu pun Allah. Yang menghidupkan pokok tu pun Allah. Bukan kita. Kan?
Banyak mana air kita buh, banyak mana kita buhai. Kalau Allah nak bagi mati, mati juga. Tuan-tuan tak? Jadi kena faham tu, noh. Tu etikad yang betul lah. Sebab tu kalau tak faham dia betul, dia akan jadi syirik kafir. Kalau tak memahami dengan betul, dia akan bawa kepada syirik kafir. Inilah syirik yang kita bimbang. Sebab tu nak hilangkan syirik kafir dengan cara tutup pandangan pada pandangan manusia, tetapi buka hati dengan pandangan melihat Allah. Dipanggil syuhud atau musyahadah. Tapi bukan makna melihat Allah tu nampak zat Allah, bukan. Nampak segala-galanya Allah. Nampak segala-galanya Allah. Bukan kita, bukan makhluk. Sebab tu orang-orang yang fana ni, tuan-tuan, dia punya hidup dia beza dengan kita. Kuatnya mereka hubungan dengan Allah sampai tak teringat nak makan. Sampai tak teringin nak makan. Kita tak ada nak kuliah lagi sembang dah. Lepas kuliah makan mana? Kita tidak. Lepas kuliah ni nak makan mana? Kuliah tak masuk lagi. Kuliah pun tak masuk lagi. Tapi duk bincang makan. Ni duduk dalam lepas nak main jemaah ni. Saat lagi nak pergi leno. Kutubah tak baca lagi leno. Dah awal leno. Bagus betul. Tak leno di rumah. Kalau macam tu main khutbah, main hari Jumaat selalu lena. Orang yang zub dia, yang asyik dia ni dengan Allah ni, lena pun tak teringat. Ni orang panggil fana. Fana ni bukan gila. Oh, dia ni fana ni, tu gila kata. Kan fana ni bukan gila. Fana ni dia syuhud. Dia tak nampak apa dah, dia nampak segala-gala Allah. Jadi dia rindu. Sampai nak buat kerja apa pun tak boleh dah. Tu orang panggil fana, tak ada. Tu kita boleh sembang martabat orang lah, bukan martabat kita pun. Tapi nak cerita, etikad kena betul. Kena bebas diri daripada syirik kafir. Jangan duk nampak manusia, jangan duk nampak makhluk, kan? Jangan duk nampak yang lain selain daripada Allah. Kena buang benda tu, sedar-sedar lah, kan? Kena buang. Sebab tu samping kita mengaji ilmu tauhid ni, kita kena mengaji juga dia panggil tauhid khas. Tauhid untuk orang tasawuf. Tasawuf ni dia ada 3 jenis tu. Ada batin, ada pertengahan, ada zahir. Kita ambil yang zahir dulu. Kita ambil yang zahir dulu. Ngaji slow-slow yang zahir dulu. Tak, tasawuf ni ada 3. Pertengahan, batin dan yang zahir. Kita ambil yang zahir dulu. Kita mula bermain-main dengan yang kecil-kecil dulu. Tapi kena hati-hatilah. Kena cari guru yang mursyid lah. Jangan ikut dan guru. Nanti jadi tok garu kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan bukanlah tumbuhan daripada biji. Buah bukan daripada pokok. Dan juga tumbuhan bukan daripada biji. Hanya sekadar. Hanya tu dia main akal saja. Kalau akal ni dia duduk di fikiran kita. Lihat dengan mata, oh ada. Pokok mesti menghasilkan buah. Tapi ada juga pokok yang tidak menghasilkan buah. Orang panggil pokok jantan, kan? Betul tak? Pokok mangga ni tak berbuah lah. Dan berbuah macam mana pokok jantan? Tak, tuan-tuan, tak. Apa ni pokok rambutan tak berbuah. Durian tak berbuah. Durian jantan. Tuan-tuan, tak. Ada je tak berbuah. Tuan-tuan, tak. Hanya lalu padanya umpama kepala-kepala butin. Biji-biji yang kita tanam itu atas jalan adat juga. Hanya ada biji yang kita tanam, tumbuh pokok, menghasilkan buah. Dia panggil proses. Dia panggil proses. Macam kita melahirkan anak lah. Mana boleh tiba-tiba mengandung, tiba-tiba hari ni melahirkan anak, tak ada lagi proses. Tak boleh. Tak logik akal. Tak orang kata tak kena dengan adat. Mesti kena menikah. Tapi Siti Maryam tidak juga menikah. Tapi melahirkan anak. Itu orang panggil luar biasa lah. Di luar akal. Benda tu tak mustahil, tuan-tuan. Macam orang yang kafir, yang kafir di dalam neraka. Adakah Allah akan meringankan azab mereka ataupun tidak? Yang ada persoalan yang akan timbul hari ini. Orang kafir yang baik. Orang kafir yang baik, adakah dia ini esok apabila duduk dalam neraka, Allah ringankan atau tidak azab dia? Jawapan mudah, hukum asal khalidina fiha. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Orang kafir ni confirm duduk dalam neraka. Hang baik ke? Hang tak baik ke? Hang banyak perbuatan baik ke? Hang confirm duduk dalam neraka. Itu hukum asal.
Kemudian hukum tambahannya pula, boleh Allah nak meringankan. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu hak dia. Cuma, dia tidak akan dikeluarkan daripada neraka dan tidak akan masuk syurga. Tapi boleh ringan. Itu orang panggil hukum akal. Boleh ringan. Cuma Allah kata, selagi mana unta tak masuk dalam lubang jarum, padahal boleh je Allah nak buat. Sama ada Allah besarkan lubang jarum, atau Allah kecilkan unta. Boleh je Allah nak buat. Tapi Allah sebut selagi mana unta tak masuk lubang jarum, tak masuk lubang jarum, selagi itulah orang kafir tak boleh masuk syurga. Maknanya, mana ada unta boleh masuk lubang jarum? Ada. Kalau akal dia, boleh sahaja. Sama ada dibesarkan lubang jarum, atau dikecilkan unta, maka masuklah. Tuan-tuan tak? Tapi Allah nak cerita, logiknya adanya, tak boleh nak masuk. Maknanya kaum kafir takkan masuk syurga. Tapi persoalannya, boleh atau tidak Allah ringankan. Ibnu Abbas menceritakan, Abu Lahab datang dalam mimpi dia. Cerita ni disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Menceritakan yang Abu Lahab ni pergi cerita kat dia. Kat Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni pak melakar Nabi. Oleh kerana Abu Lahab telah rasa gembira pada hari itu, pada hari dia hidup, ketika mana datangnya Suwaibah. Suwaibah ni adalah hamba kepada Abu Lahab. Dia datang, dia cerita kepada Abu Lahab, dia kata, Tokek dah dapat cucu lelaki, nama dia cucu lelaki, kan? Dia dengar lahirnya Nabi Muhammad tu, dia seronok sangat-sangat. Dia korbankan beberapa ekor binatang dan juga untuk bagi orang makan, dan juga dia membebaskan Suwaibah, ibu susu Nabi, kan. Waktu tu jadi hamba kepada Abu Lahab. Hanya kerana kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad dan juga membebaskan Suwaibah, maka setiap hari Senin, katanya Abu Lahab, dia mimpi kepadanya Sayyidina Abbas dalam mimpi dia. Abu Lahab mati dah. Dia kata, Allah berikan aku sedikit keringanan dengan dikeluarkan air daripada jari-jariku. Tak banyak pun, sikit je. Tapi bayang tuan-tuan, orang dalam keadaan haus, bagi sikit pun dah cukup dah, kan? Allah berikan aku boleh minum sikit je, tuan-tuan. Maka itu orang panggil keringanan di dalam azab. Jadi akal berkata, boleh Allah nak bagi ringan kepada orang kafir di dalam api neraka. Cuma hukum asalnya, kekal mereka ini di dalam api neraka. Tuan-tuan, hukum syaraknya dia kekal. Kita kena beriman macam tu. Cuma nak cerita di sini, itu cerita tumbuh-tumbuhan yang keluar buah, asal daripada biji-biji, itu adalah adat. Itu adalah adat. Tuan-tuan, itu adalah adat. Tapi yang bagi jadi itu siapa? Yang menghidupkan, yang mengeluarkan tunas, yang jadi dia besar, yang jadi sihat, yang selamat daripada ulat, akhirnya jadi buah. Itu siapa? Itu kerja Allah. Bukan kerja kita. Kerja Allah, tuan-tuan. Serta ketiadaan kurang daripada putirannya sesuatu. Sikit pun biji itu, apabila dia besar, tak kurang pun. Kita campur sebutir buah. Tuan-tuan, sebiji kita makan rambutan, kita campur. Atas biji rambutan sebutir pun tak kurang. Dia naik campur, dia naik. Daripada mana? Dari biji tu. Dia tak potong, tak apa, tak kurang. Biji tu naik. Dah kali membentuk satu batang pokok. Sikit pun tak kurang, tuan-tuan. Baik. Adapun yang barang yang. Itu bahasa Jawi dia. Termasyur bahawasanya dijadikan beberapa banyak alam ini daripada Nur Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang zahir bagi hamba bahawasanya ia jadi alam, bukanlah dijadikan suku-suku nur itu akan alam. Musannif kata, ada pendapat yang masyhur. Ini orang-orang yang mengaji sufi tak betul lah ni. Orang mengaji sufi tak betul. Orang mengaji tasawuf tak kena. Dia kata apa? Alam ini dibuat
dijadikan daripada Nur Muhammad. Allah ciptakan Nur Muhammad. Dia kata, orang-orang kata, orang tasawuf, yang salah, yang batil. Bukan yang batin, yang batil. Huruf lam, bukan huruf nun belakang. Yang salah. Dia kata apa? Alam ini Allah buat daripada sumber, iaitu Nur Muhammad. Jadi sumbernya apa? Nur Muhammad. Kita mengaji tadi apa? Allah buat tidak ada bahan. Allah buat tidak ada sesuatu. Tapi di sini sebut Allah buat alam-alam ini daripada bahan yang bernama Nur Muhammad. Allah ciptakan arash daripada Nur Muhammad. Allah ciptakan langit daripada Nur Muhammad. Allah ciptakan tanah daripada Nur Muhammad. Allah ciptakan angin daripada Nur Muhammad. Ini sesat. Ini sesat. Ini tasawuf yang sesat. Sebab tu tuan-tuan kalau mengaji tasawuf, cari tok guru. Tambahlah ni orang duk mengaji kitab martabat 7 lah. Insan kamil lah tuan-tuan. Kalau bukan guru dia, kalau bukan ahlinya, jangan duk mengaji. Kalau tuan-tuan ada kitab-kitab macam tu, bakar. Ataupun meh kumpul banyak-banyak bagi kat saya. Boleh saya simpan, tapi jangan jual lah. Beri percuma lah. Contohnya Durun Nafis ke, Hakikat Insan ke. Sebab benda-benda ni mengajar tentang darjat kewalian, darjat musyahadah, darjat tajalli. Bukan darjat kita tu. Kita ni dengar kuliah boleh tak makan nasi pun. Satu hari tak makan nasi, tapi pagi makan behong. Tengah hari makan mi, tapi duk kata lagi kat bini dah tak makan nasi lagi hari ni. Pada darjat wali apa lagu tu? Darjat ulama apa lagu tu? Jadi ini bukan tempat kita. Tempat kita mengaji biasalah. Tapi kalau tu kena tambah juga. Sebab benda-benda ni, kalau kita cerita contohnya martabat 7 ni, cerita tentang perjalanan. Alam ni bermula dengan alam lahut, alam malakut, alam jabarut, alam arwah, alam imsa, dan sampai sekali alam ajsam. Sehingga disebut membentuk insan kamil. Tapi ada orang tak faham, dia mengaji insan kamil, dia jadi macam mana? Allah dengan Muhammad tu satu. Sebab tu jadi peningnya, kan? Allah dengan Muhammad tu satu. Hakikat Allah, hakikat Muhammad tak bercerai tanggal, satu. Mana boleh? Allah tu Tuhan, Muhammad tu makhluk. Hati-hati tu, tak ada. Tu saya kata tak. Benda-benda macam ni kalau nak berguru, kita kena benar-benar cari guru. Cuma apabila kita belajar kitab-kitab mereka, kita kena faham itu dipanggil tahallash kalam sufi. Bahasa-bahasa tu bukan bahasa kita. Bahasa-bahasa tu kalau kita mengaji hakikat Allah dan Muhammad tu satu, sudah kita. Maka kita nampak arak dengan jirin sebagaimana Allah itu menumpang pada Muhammad. Sesat lah tu. Itu dia ada istilah-istilah yang tak layak untuk kita baca. Dia pun tak sesat, kita lah yang sesat. Maka mengajilah fardu ain selesai dulu. Bebaskan diri kita daripada syirik kufri. Maka carilah guru. Sebab istilah ni ataupun syuhud ni, dia datang dengan sebab Allah izin. Allah beri satu-satu. Tapi tengok orang tu macam mana. Dia beramal dengan bersungguh-sungguh di atas amalan-amalan syar'i. Bukan dia tak sembahyang, dia pun sembahyang. Mentang-mentang dia tasawuf, dia orang sufi, dia tak puasa, dia pun puasa. Cuma puasa dia lebih daripada kita lah. Dia sembahyang, tapi sembahyang dia lebih daripada kita. Zikir dia lebih daripada kita. Kita zikir 33 Astaghfirullah pun nak astaghfirullah aja. Astaghfirullah lebih bidah. Tu betul macam mana nak sampai darjat tasawuf? Tak. Astaghfirullah saja, astaghfirullah lebih bid'ah. 33 kali je lebih bid'ah masuk api neraka, jam. Tentu tak. Ni pokok hak pemalas, tapi dia nak halang kita untuk beribadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya cadangkan kepada tuan-tuan, carilah guru tasawuf untuk bimbing hati kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dikatakan itu bukan yang betul, yang salah. Pasal apa? Kerana yang sebenarnya Allah jadikan kita ini bukan daripada Nur Muhammad.
Bukan suku-suku bahagian-bahagian daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu suku-suku lah yang lain. Allah jadikan kita juga yang lain. Tuan-tuan dah. Baik. Hanya dimulakan akan dia. Tak kata musannif, hanya sekadar dimulakan akan dia, yakni permulaan wujudnya makhluk pada zaman imkan daripadanya, dan dijadikan akan dia dengan sebabnya. Maka setelah Allah mengadakan Nur Muhammad, maka sebab itulah Allah juga mengadakan yang lain. Itu je tuan-tuan. Bukan Allah jadikan kita ni daripada Nur Muhammad, bukan. Tapi Nur Muhammad itu hanyalah makhluk yang pertama. Dan asbab kepada Nur Muhammad Allah cipta, maka Allah cipta satu persatu makhluknya yang lain. Allah cipta roh, Allah cipta jirim, Allah cipta jasad, Allah cipta langit, cipta aras, kursi, qalam, macam-macam lah. Asbabnya daripada Allah cipta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Habis situ dia kata. Allah dan Allah lebih mengetahui. Baik. Masuk balik dalam pengajian kita. Tengok catatan nombor yang ditulis nombor 4 tu. Daripada atas turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketiadaan menyamainya. Allah Ta'ala dengan yang lain. Dan ketiadaan menyerupainya Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk. Makhluk tu apa? Benda yang telah buat. Allah tidak menyerupai sesuatu dengan sesuatu yang telah dibuat, yang telah ada, yang ada permulaan. Ini pada zatnya, ini ketiadaan. Tak menyerupalah, ketiadaan menyerupai. Itu makna ketiadaan menyerupai ininya Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ini pada zatnya Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya zat makhluk ini jirim yang bertempat, dan zatnya Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Kita berhentilah. Baik. Dan ketiadaan menyerupainya Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Tengok tuan-tuan dah mengantuk lah. Tak kena kopi kot. Kena kopi pun ni cerah balik. Kopi susu tu kurang sikit minum, manis tu. Adat kata minum banyak susu kena kerat kaki. Tapi ada juga orang minum susu banyak tak kena kerat kaki. Itu kata adat. Akal kata tak semestinya, tuan-tuan dah. Tapi Allah beri dengan apa yang kita niat. Allah beri dengan apa yang kita niat. Allah izinkan berlaku. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu diri saya, dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar. Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Sal Jalali wal Ikram. Allahumma Ya Munzilal Kitab, wa Ya Mujriyas Sahab, wa Ya Hazimal Ahzab, ihzinhum wansurna alaihim. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin, wal mujahidin wal mustada'afin, fil Ghaza wa fil Falastin, wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wa nisyan, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan kita semua dijemput ke rumah Ismail bin Rashid pagi ini jam 10 pagi di Tahlil sebelah